Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang menonton Mentari di Rumah Anda pada petang ini. Hari ini kita akan bersama dengan Dr. Maimanah Muhammad Rashid dengan topik yang akan dibawakan bertajuk bangun. Okey. Jadi topik ini berkenaan dengan membina daya kekuatan mental. Okey. So Dr. Maimanah ni ialah trainee untuk program master lah. Jadi program sarjana perubatan dalam jurusan psikiatri. So dia sedang menjalankan pengajian dia di Universiti Kebangsaan Malaysia lah. Dan kampus luar dia di Hospital Selayang. Okey. So tanpa membuang masa, saya akan menjemput Dr. Maimanah untuk bersama-sama mendengar perkongsian yang dia ingin kongsikan lah. Okey. Saya persilakan Dr. Maimanah. Okey, bismillah. Boleh dengar ke suara saya? Okey, so sini boleh. Boleh dengar. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pendengar-pendengar yang berada di luar sana, sama ada dekat rumah ataupun dekat tempat kerja ataupun sambil drive ya. Selamat datang ke Mentari di Rumah Anda. Jadi seperti mana yang diperkenalkan tadi, saya pada hari ini akan buat sharing sikit lah ya tentang topik bagaimana kita nak membina daya kekuatan mental kita. Okey, sebelum tu mungkin boleh saya share screen ya. Kita ada slide. Okey. Okey. Saya harap anda boleh nampak saya punya slide. Okey, boleh nampak. Okey, alhamdulillah. Okey. Kita teruskan ya pada hari ini. Okey, tajuk kita adalah bagaimana untuk membina daya kekuatan mental. Jadi bangun dekat sini bukanlah bangun pagi, suruh kejut bangun pagi ya, tetapi kita nak bangun daripada daripada emosi-emosi yang membuatkan kita rasa give up ya, membuatkan kita rasa lemah, kecewa dan sebagainya. Okey. Kita akan kupas satu persatu lepas ni insya-Allah. Okey. Sebelum kita teruskan, mungkin saya sekali lagi lah perkenalkan diri. Saya Dr. Maimanah Muhammad Rashid, pegawai perubatan sarjana psikiatri dan berkhidmat di bidang psikiatri ni sejak tahun 2015 lah ya. Dan kini sedang melanjutkan pelajaran di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan nak dikaitkan dengan Mentari, saya sebelum ini berpengalaman mengendalikan Mentari, tapi Mentari di Sungai Buloh. Sebagaimana kita tahu, Mentari ini ada rangkaian di seluruh Malaysia kan. Jadi alhamdulillah hari ini saya gembira berpeluang pula orang kata bersama-sama dengan Mentari Selayang untuk bertemu dengan anda semua. Okey. Okey, kita masuk kepada kita punya topik perbincangan pada hari ini. Okey. Tentang liku kehidupan. Kita biasa dengar kan orang cakap liku-liku kehidupan. Okey. Jadi hakikat kehidupan ni memang sesuatu perjalanan yang panjang macam kita tengok dalam gambar ni. Very long road, panjang dan ialah ada yang jalan yang elok, ada jalan yang bengkang-bengkok, ada jalan yang berlubang-lubang. Jadi itulah hakikat kehidupan kita. Setiap daripada kita pasti pernah melalui orang kata detik-detik susah, detik-detik sukar dalam hidup kita ya. Adakah itu masalah kesihatan yang kronik ya, ataupun kehilangan kerja. Baru-baru ni PKP kan, negara dilanda PKP, ramai orang yang terjejas ya di pelbagai sektor ya. Ataupun ada di antara kita yang pernah mengalami atau saudara mara kita, kenalan kita yang pernah mengalami kemalangan kecil, kemalangan besar sehingga menyebabkan orang kata kerugian, rosak kereta, total loss dan sebagainya, dan kematian orang-orang yang terdekat ya. Dan juga pelbagai jenis trauma lah, pernah kena bully dekat sekolah ataupun pernah kena marah dengan cikgu ya.
pernah putus tunang, putus cinta, itu semua adalah ranjau kehidupan. Tak ada satu manusia pun dalam dunia ni yang hidup dia aman dan damai daripada segala masalah. Okey. Cuma apa yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah bagaimana kita merespon ataupun bereaksi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Okey? Jadi apa reaksi kita? Bagaimana kita bertindak selepas kita menghadapi situasi-situasi tersebut? Jadi kalau kita perhatikan di sekeliling kita, setiap orang mempunyai reaksi emosi yang berbeza. Saya bagi satu contoh, ya. Dalam kelas, mungkin cikgu-cikgu ada pengalaman ataupun kita sendiri sebagai student satu masa dahulu ataupun sekarang adik-adik yang tengah masih tengah belajar kan. Kita exam. Okey? Kita tak dapat target kita. Contohnya lah kita dapat C. Okey? Ada kawan kita yang dapat C tapi dia very positif. Dia kata tak apa. Ini baru permulaan. So aku tahu aku dekat sini, so aku kena buat yang lebih baik. Ada orang dengan keputusan yang C tadi, dia sangat frust. Sangat menangis, kecewa, tak nak pergi sekolah, malu tak nak jumpa kawan-kawan. Tak kurang juga dengan parents. Bila anak-anak tak dapat straight A pun, ada yang, alamak kenapa kau tak dapat straight A dan sebagainya. Ya? Ada juga parents yang anak dia tak dapat straight A, tak apa, kita cuba lagi. Kenapa perbezaan ini berlaku? Ya? Kerana setiap daripada kita mempunyai daya tahan atau kita panggil resilience yang berbeza. Ini yang kita nak bincangkan. Itu tadi introduction. Ini baru masuk dia punya topik utama yang kita nak bincangkan. Okay? Setiap daripada kita mempunyai daya tahan yang berbeza. Bila saya cakap macam tu, tak semestinya orang yang cepat frust bila result yang tak berapa bagus tu bermaksud dia lemah. Tak. Okay? Saya nak tekankan kat sini, ini bukan daya tahan, ni bukan penentu bahawa orang itu lemah, orang ini kuat dan sebagainya. Kita setiap orang memang ada dalam diri kita daya tahan yang berbeza. Itu memang kejadian dan fitrah manusia. Ya, macam Allah jadikan kita, Tuhan jadikan kita, ada yang berkulit putih, ada yang kulit sawo matang, ya, ada yang berkulit gelap. Itu memang semula jadi. Okay? Jadi apa yang kita kena buat? Alright. Sebelum tu, saya nak highlightkan lagi definisi daya ketahanan mental ataupun resilience. Okay, daya tahan mental ini adalah keupayaan kita untuk bangun semula daripada segala cabaran dan kesusahan hidup yang saya jelaskan tadi. Okay? So bangun semula, maksudnya kita dah rasa jatuh, rasa frust, rasa susah, rasa putus asa dengan kesusahan hidup. Macam mana kita nak bangun semula daripada kesusahan yang kita hadapi? Ataupun saya translate dalam Englishnya, the capacity to recover quickly from difficulties ataupun toughness. Macam kita tengok gambar ni, spring. Kita semua pernah pegang ataupun pernah kenal dengan spring ni. Masa belajar dulu pun ada. Spring ni dia ada satu daya, kita boleh daya anjal kita boleh tarik dia sampai maksimum. Lepas tu bila kita lepas, apa jadi? Dia akan kembali kepada bentuk asal. Itulah kita punya daya tahan mental, resilience tadi. Ada spring yang bila dia punya resilience tadi rendah, bila tarik dalam satu tarikan tu, kalau kuat sangat, dia dah tak boleh balik kepada keadaan asal. Itu resilience yang rendah. Kalau resilience yang tinggi, kita bagi stretch yang sangat tinggi dan dia tetap boleh kembali kepada bentuk yang asal. Alright. Saya harap semua faham. Kalau ada apa yang mungkin nak bertanya ataupun terlintas dalam fikiran, boleh ajukan pertanyaan dalam chat box ya, Dr. Hafiz. Okey. Tanya dekat dalam chat box kita di Facebook dan juga di Zoom lah. Okey. Terima kasih Dr. Hafiz. Okey, kita teruskan. Okey, apa faktor yang membantu daya tahan? Kenapa ada orang daya tahan resilience rendah? Kenapa ada orang mempunyai daya tahan ataupun resilience yang tinggi? Okey.
Menurut American Psychological Association, yang paling utama, yang paling besar kat sini saya highlightkan adalah faktor utama adalah bagaimana hubungan seseorang dengan keluarga dan masyarakat. Okey. Ini termasuklah macam mana kita punya pembesaran. Ia bermula daripada kecil, daripada bagaimana kita dibesarkan, bagaimana parents, ibu bapa melatih anak-anak supaya dah biasa dengan maksudnya boleh menghadapi kesusahan. Saya bagi contoh, macam saya tak nak kata certain parents pada hari ini kita nampak, tapi benda ni general, berlaku daripada dulu lagi. Ada setengah parents yang prefer, yang lebih selesa untuk bagi anak tu merasa dulu. Contohnya nak buat puzzle lah. Yang paling simple, nak mainan puzzle tu. Okay, cantum-cantum puzzle, nampak macam anak macam dalam, orang kata susah juga nak buat. Ada parents yang dia biar je dulu. Biar dulu, pantau, tengok anak-anak cuba fikir sendiri, cuba cari jalan keluar sendiri, cuba selesaikan masalah puzzle tu. Okay, tapi setengah parents yang terlalu cepat ingin membantu anak. Terlalu cepat ingin membantu. Nampak susah sikit, okey, terus tolong. Jadi anak pada situasi yang kedua tadi, anak dia tak sempat nak belajar erti kesusahan. Okey, tapi bukanlah bermaksud kita terus membiarkan anak kita dalam kesusahan tanpa bantuan apa-apa. Okey, yang ini banyak kita boleh kupas, tapi dalam topik yang lain, dalam topik parenting pula. Tapi saya nak tekankan dekat sini bagaimana kita sebagai ibu bapa membesarkan anak-anak dan bagaimana kita dibesarkan dahulu memainkan peranan yang tinggi ya untuk membantu kita punya daya tahan mental. Jadi pentingnya kita berkasih sayang sesama ahli keluarga, sesama masyarakat di sekeliling kita, kepercayaan antara satu sama lain dan memberi contoh tauladan yang baik kepada orang di sekeliling kita. Okey. Faktor yang kedua, kat sini adalah keyakinan diri. Boleh nampakkan saya punya cursor ni bergerak-gerak ni? Okey. So yang kedua adalah keyakinan diri dan pandangan positif terhadap diri sendiri. Okey, sekiranya individu yang ada fikiran positif terhadap diri sendiri, dia punya daya keyakinan diri yang tinggi, dia dapat membantu meningkatkan daya tahan mental kita. Yang seterusnya adalah kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi yang baik dan juga skill dalam menyelesaikan masalah. Okey, ini berbalik kepada macam mana anak-anak dibentuk daripada kecil lah, ya. Jadi individu yang ada kebolehan berkomunikasi dengan baik, menyuarakan pendapat, menyuarakan ataupun menzahirkan emosinya yang baik, mereka lebih cenderung mempunyai daya tahan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan yang dah biasa dan tahu selok-belok macam mana nak selesaikan permasalahan dalam kehidupan. Alright. Seterusnya adalah mereka yang mempunyai keupayaan merancang secara realistik. Okay, kita punya planning, kita punya management. Okay, hari ini ada jadual open house. Okay, sekarang ni waktu raya, open house banyak. Okay. Dalam weekend 2 hari tu je ada 10 open house. Macam ni kita nak arrange? Ada tak open house yang kita boleh excuse? Ada tak open house yang mesti kita kena pergi? Ataupun mungkin yang excuse kita ziarah kemudian. Itu semua adalah skill planning yang bagus, ya. Yang mana boleh kita belajar dan kita bentuk. Dan yang seterusnya adalah keupayaan kita mengawal emosi, ya. Semua aspek ni adalah satu perkara yang kita boleh belajar dan boleh praktis, ya. Dan saya percaya kalau bagi penonton-penonton yang dah ikut rancangan yang siri Mentadi di Rumah Anda sebelum-sebelum ni, benda ni apa yang dalam slide ni dia merangkumi aspek-aspek yang kita pernah discuss dalam sesi-sesi yang sebelumnya, ya. Stress management, bagaimana mengubah persepsi dan sebagainya. Okey, ini secara umumlah bagaimana membantu faktor-faktor yang membantu kita punya daya tahan. Okey.
Itu tadi, yang tadi tu faktor. Yang dah sedia ada. Kalau tak ada, okay, kalau tak ada dan macam mana kita nak membentuk, macam mana kita nak membina daya ketahanan mental kita. Okay, saya suka membahagikan kepada 4 aspek lah, ya. Aspek fizikal, ya, fizikal ataupun secara biologi, ya, aspek psikologi, aspek sosial dan aspek spiritual. Okey, kita akan kupas satu persatu. Sebelum tu saya nak ingatkan, semua aspek, keempat-empat aspek tadi adalah sama penting. Walaupun gambar dia ada satu yang tinggi, ada satu yang rendah, tapi itu tidak menunjukkan yang ini lebih penting daripada yang itu. Okey, maksudnya dia semua sama penting. Dan bila kita go through satu-satu nanti, rasa macam banyak je nak kena buat, doktor. Tak menang tangan saya. Tapi tak perlu, jangan risau. Kita tackle satu demi satu. Okay, kita buat satu demi satu, tak perlu terburu-buru. Okay, kalau tak dapat buat semua, at least kita ada dapat satu. Ya, yeah? Alright. Dan setiap individu itu berbeza. Ada orang yang sesuai dengan cara yang pertama, ada orang yang sesuai dengan cara yang kedua. Jadi kita lebih tahu diri kita, sesuaikan apa yang kita belajar pada hari ini dengan kita punya keadaan. Ya. Alright. Okey, yang pertama aspek fizikal. Ya, aspek fizikal saya rasa agak orang kata clear cut lah, agak jelas lah, ya. Basically kita kena, yang pertama kekal aktif lah. Fizikal kita kena sihat. Kita menjalankan rutin senaman harian, ya, yang ada yang disarankan adalah lebih kurang 30 minit sehari, 5 hingga 7 hari seminggu, ya. Meningkatkan so dengan kekal aktif dia dapat meningkatkan keyakinan diri kita, dapat membantu kita punya tidur, ya, membantu kestabilan emosi dan sihat tubuh badan, ya. Immune sistem kita semakin baik, ya. Kalau tak dapat senaman, mungkin kita kalau nak pergi tempat kerja, kita cari parking yang jauh sikit supaya kita boleh berjalan jauh, ya. Sekarang jam dah banyak jam yang ada boleh kira kita punya langkah, kan. Step count tu kalau boleh 7,000 ke atas, itu dah memadai, ya. So kita kena cuba untuk kekal aktif. Sekarang dah tak ada bulan puasa dah, there's no excuse, kan, tak ada alasan untuk kita untuk bermalas-malasan. Okey. Yang seterusnya aspek fizikal adalah pemakanan seimbang. Ini mencabar ni waktu bulan Syawal ni, ya, banyak sangat open house. Jadi macam mana kita nak pastikan kita punya pemakanan seimbang. Again, ini kita kena kalau nak kupas detail, of course kita kena pergi ke topik yang khas, tapi secara umumnya adalah pastikan minum air yang mencukupi, ya. 2-3 liter sehari, ya. Pemakanan seimbang mengikut piramid makanan. Jangan nak makan yang manis-manis sahaja, kan. Sayur-sayuran kena ambil, buah-buahan kena ambil, ya. Dan kurangkan minuman bergula, minuman berkafein, ya, ataupun beralkohol. Dan kalau boleh adakan jadual pemakanan yang teratur. Okey, especially yang aim nak turunkan berat badan, aim nak dapatkan berat badan ideal, kan. Kena strict. Kalau yang pernah follow program-program diet, tahulah ni, kan, betapa kata strict kena ikut kita punya pemakanan ni. Sebab pemakanan ni memang sangat mempengaruhi kita punya keadaan fizikal. Okey. Yang ketiga, rehat yang mencukupi. Okey. Definisi rehat ni pun sebenarnya subjektif. Ada orang rehat tu maksudnya tidur. Ada orang rehat maksudnya dia baring-baring, tak perlu tidur pun. Ataupun ada orang yang rehat dengan cara berkebun. Jadi buat apa yang kita suka dan menenangkan fikiran. Maksudnya rehat ni adalah rehat dari segi kita punya fikiran lah, yang menenangkan fikiran. Cari ruang untuk diri sendiri. Especially geng-geng mak-mak lah, kan. Dengan ada anak, nak kena uruskan anak yang bekerja lagi. Okay, jadi cari ruang untuk diri sendiri, berkomunikasi dengan pasangan. Kata boleh tak saya nak ambil cuti hari ni. Okay, mungkin dalam beberapa jam pergi window shopping ke, anything yang menggembirakan hati kita. Dan of course, tidur yang teratur dan mencukupi. Okay. Alright, itu aspek fizikal. Okay, aspek psikologi. Yang saya nak sharekan dekat sini adalah yang pertama, fokus kepada kekuatan diri.
Okey, macam kita tengok gambar gelas. Gelas ni separuh kosong ke gelas ni separuh berisi? Kita nak highlight, kita nak fokus dekat mana? Jadi sepatutnya ya, untuk membantu kita punya kekuatan mental, kita punya resilience tadi, kita perlu fokus kepada apa yang kita bagus. Apa yang kita special, ya, bukan fokus kepada kelemahan. Fitrah manusia lah kot, dan ramai bila saya berjumpa dengan pesakit-pesakit, dengan masyarakat dekat luar sana, kita cenderung untuk fokus kepada benda yang negatif. Dalam satu kertas kosong ada satu titik hitam. Kita akan nampak titik hitam tu dulu. Tapi bila kita dah belajar benda ni, ya, kita cuba lihat kepada yang kertas putih tadi tu. Putih yang kosong tu kita kena highlight dulu, ya. Dan angkat bakul anda setiap hari. Kenapa angkat bakul ni, doktor? Yalah, kita kata angkat apa, kalau puji diri sendiri ni angkat bakul sendiri kan. Tapi tak apa, ini kita puji diri sendiri untuk meningkatkan keyakinan diri kita. Bangun-bangun pagi, tengok dekat cermin, cantiklah aku ni. Ataupun yalah, anything yang memuji diri kita. Kalau kita rasa sebelum ni kita rasa macam kita ni lemah, kita tak pandai, cakap dalam depan cermin. Okey, hari ini aku akan menjadi seorang yang berjaya, aku akan dapat menjawab soalan-soalan pensyarah dengan baik. Okey, maksudnya kita berikan kata-kata positif pada diri kita dengan betul-betul bercakap. Jangan dalam hati je, tak cukup. Kena bercakap. Dalam toilet tak ada orang dengar. Okey, tak apa. Ya, jangan cakap kuat-kuat dah. Ya. Okey, dan ini adalah sebenarnya proses untuk kita terima diri kita seadanya. Ya? Kalau kita tidak menerima kita punya kelebihan dan kelebihan dan kelemahan diri, selagi itulah kita akan selalu ada rasa frust, rasa kecewa terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi ini salah satu proses untuk kita terima diri kita sendiri. Macam mana orang nak terima kita kalau kita punya penerimaan terhadap diri sendiri pun belum betul-betul strong, betul-betul stabil, kan? Okey. Seterusnya, kita tukar persepsi terhadap masalah. Selalu yang membuatkan kita stres bukan masalah tu sendiri, ya, tetapi adalah cara kita memandang masalah tersebut. Okay. Saya bagi contoh hujan. Okay. Sekarang ni hujan lah, asyik hujan lah. Okay. Hujan adalah sesuatu benda yang sangat neutral. Ada orang yang melihat hujan sebagai satu yang masalah. Setiap hari hujan, basah kuyup lah aku, banjir sana sini. Okay. Ataupun kita nak melihat daripada aspek yang positif, hujan ni sejuk lah sikit, tak adalah panas-panas sangat, pokok-pokok semua hidup, elok kan. Kita tukar kita punya persepsi terhadap situasi yang berlaku. Okay. Saya kongsikan sedikit beberapa step lah, ya, macam mana kita nak tukar persepsi terhadap masalah ni. Susah sebenarnya, ya, tapi dia perlukan teknik dan perlukan latihan, ya. So yang pertama, terima hakikat tentang sesuatu masalah. Mungkin saya boleh bagi contoh, tayar pancit, nak pergi kerja ni, rushing, tiba-tiba tayar pancit. Okay. Terima hakikat, oh tayar aku pancit, tayar kereta aku pancit. Okey, noted. Kita terima hakikat tentang masalah tu. Kita acknowledge, kita iktiraf benda tu. Okey. Yang kedua, bila ada masalah, kita tahu masalah ada, masalah sedang berlaku. Yang kedua, elakkan untuk terus membuat rumusan daripada masalah tersebut. Contohnya rumusannya apa? Habislah aku kena marah dengan bos sebab lambat pergi kerja. Itu terus kita melompat kepada rumusan. Itu ya, fikiran-fikiran macam tu yang akan membuatkan kita rasa masalah tadi tu sesuatu masalah, sesuatu yang membebankan, sesuatu yang negatif. Ya. Sebaliknya, apa yang kita perlu buat adalah kita fokus kepada apa yang sedang berlaku itu sendiri. Jangan fikirkan lagi konsekuensi dia yang tadi tu. Okey? Lihat masalah dari luar. Dari luar maksudnya cuba meletakkan diri kita sebagai orang yang melihat kejadian tu. Contohnya saya kereta pancit. Okey.
So lihat masalah dari luar, kata okey, Maimanah sedang menghadapi kereta tayar pancit. Jadi dengan tindakan tu, kita akan melihat masalah tu, kita akan melihat situasi tu dengan lebih neutral, yang tidak terbawa-bawa oleh emosi. Okay, cuba bayangkan kalau tayar pancit, saya terus jam, habislah aku lambat, nanti bos marah. Emosi yang ketakutan, emosi yang kecewa tadi tu akan membuatkan kita tak dapat berfikir dengan objektif, tak dapat berfikir dengan tenang macam mana nak selesaikan masalah. So dia akan drag, dia akan berlanjutan sampai mungkin dia akan daripada maksudnya kalau boleh selesaikan masalah tu setengah jam, dia akan jadi sampai 2 jam. Dia akan ambil masa yang banyak, ya. Jadi kita kena kekal tenang dengan sesuatu masalah. Okey, tayar pancit. Okey, now tayar pancit. Apa aku kena buat? So baru kita boleh menilai situasi dengan lebih objektif. So nak kena tukar tayar. Kalau tukar tayar tak pandai, so kena call siapa? Kalau panik tak jumpa pun nombor dalam phone number, dalam contact number tu tak jumpa pun nombor siapa yang kita nak kena call. Contohnya nombor husband ke, ataupun nombor ada nombor towing machine, towing truck ke, kan. Panik kita tak dapat jumpa pun nombor-nombor tu. Jadi kekal tenang dan supaya kita dapat menilai situasi itu dengan objektif. Ini salah satu teknik yang kita boleh praktis untuk kita menukarkan persepsi kita terhadap sesuatu masalah. Okey? Boleh saya teruskan, ya? Alright. Yang ketiga, kuasai remote control anda. Bukannya remote control dekat rumah tu. Nanti kan berebut dengan anak, berebut dengan adik. Tak jadi. Remote control yang saya maksudkan adalah kita kena tahu apa yang kita boleh kawal dan apa yang kita tak boleh kawal. Okey? Dalam hidup ni, kita ada banyak benda yang sebenarnya kita tak boleh kawal. Okey? Contohnya, ini adalah yang ditulis kat sini kan, tapi saya nak bagi contoh yang lebih realistik. Pagi-pagi nak pergi kerja, jalan jam. Kalau kita fokus kepada jalan jam, ya, kita akan stres. Ya, macam mana kalau nanti jalan jam? Macam mana kalau nanti ada aksiden dan sebagainya? Boleh tak kita kawal traffic jam? Boleh tak kita kawal ada aksiden ke tak ada? Jawapannya tak boleh, kan? Ya. Sebaliknya, kita perlu fokus kepada apa yang kita boleh kawal. Ya. Okey, apa yang kita boleh kawal? Contohnya, okey, aku boleh bangun lebih awal dan keluar lebih awal daripada rumah ke tempat kerja supaya aku dapat sampai on time. Okey. Ataupun aku boleh kawal, ya, untuk keluar ikut jalan lain. Ikut jalan yang jarang ada masalah. Ataupun kita buka sekarang ni banyak GPS, Waze dan sebagainya, ya. Jadi fokuskan kita punya minda ke arah benda-benda yang kita boleh kawal supaya kita lebih tenang dan minda kita lebih lebih tenang dan lebih kuat. Kita lebih fokus kepada apa yang kita boleh kawal. Itu dah kita punya power. Ya. Okay. Alright. Okay, seterusnya aspek sosial. Ya, aspek yang ketiga, ya, aspek sosial. Ingat tadi physical, psikologi, aspek sosial. So aspek sosial ni yang pertama adalah keep in touch. Jangan duduk di bawah tempurung sendiri. Okay. Keep in touch ni ada banyak cara sekarang ni. Teknologi banyak, kan? Kita boleh pergi physical, kita boleh pergi kepada alam maya. Ya. Tapi of course, keep in touch ni, semua ni kita buat atas landasan yang betul lah. Ya. Maksudnya kita berhubung dengan kawan-kawan kita satu sekolah dulu, kita berhubung dengan keluarga kita yang jauh, semua melalui media sosial. Dan physical, sekarang ni dah endemik, dah boleh berjumpa, dah boleh pergi beraya. Okey, jadi kena selalu bertanyakan khabar. Bila kita keep in touch, bila kita selalu engage dengan kawan-kawan, dengan keluarga, every time kita ada masalah,
kita lagi senang untuk meluahkan, bercerita. Kalau sebelum ada masalah kita jarang kontak dengan diorang, tiba-tiba nak time masalah je nak kontak, kita akan rasa macam alah aku ni dah ada masalah baru nak cari orang kan. Jadi dan secara tak langsung bila kita berada di dalam community, dalam masyarakat, kita akan lebih positif, ya, lebih positif dan daya tahan kita akan semakin kukuh, ya. Alright. Yang kedua, mengambil bahagian dalam masyarakat. Maksudnya take part dalam masyarakat. Kita ada AJK community, masjid contohnya, terlibat dalam NGO, terlibat dalam donation. Tak perlu jadi AJK pun. Kadang-kadang kita nak jadi just volunteer yang one off, ya. Saya faham kadang-kadang kita rasa macam tak nak terikat, kan. Jadi mungkin sesuatu yang one off saja ke, ataupun kita join larian maraton, kita join yang tu, join ini, kan. Benda tu ikut kepada kesesuaian keadaan kita. Alright. Okay. Yang seterusnya, dapatkan bantuan jika memerlukan. Jangan malu ataupun jangan segan meminta bantuan sekiranya kita dalam keadaan yang memerlukan. Sebab kita pun bukanlah superhero, kan? Kita pun manusia yang ada up and down, yang ada turun naik. Jadi tak ada masalah jika kita minta pertolongan daripada orang-orang di sekeliling kita. Ya, okey. Okey, yang terakhir aspek spiritual. Okey, aspek spiritual. Bila saya cakap tentang spiritual, dia tidaklah terlalu spesifik kepada keagamaan, ya. So spiritual ni adalah dipanggil spirituality ni sebenarnya adalah kita merasa bahawa ada sesuatu yang lebih, maksudnya kita connected, kita berhubung dengan satu kuasa yang lebih besar daripada kita. So, maksudnya kita tahu ada kuasa ada di atas sana yang mengawal ataupun yang menentukan kita punya kehidupan, ya. Jadi asas dalam spirituality ini adalah untuk kita mencari makna kehidupan, ya. Yang aspek ini juga boleh dipraktikkan merentas agama. Maksudnya saya tidak bercakap tentang agama, saya bercakap tentang spirituality. Kita percaya adanya sesuatu di atas sana yang boleh kita bergantung. Ada kuasa di atas sana yang boleh tempat kita bergantunglah, ya, bergantung harap, ya. Jadi pentingnya kita mencari makna kenapa kita hidup. Ya, kenapa kita hidup? Macam kita nak lari maraton tadi, kita kena tahu kat mana kita punya destination, titik akhir kita, kan. Garisan penamat tu dekat mana. So kita boleh menuju ke arah titik garisan penamat tadi. Tanpa ada makna, tanpa ada matlamat dalam kehidupan kita, kita akan jadi mudah keliru, mudah tersesat, ya. Dalam jalan tadi tu berliku-liku, kan, bersimpang-simpang, kan. Jadi kalau kita tak fokus kepada kita punya tujuan, kita akan cenderung untuk loss dan kita punya kekuatan mental kita akan drop, ya. Jadi kecerdasan rohani, ya, adalah keupayaan kita untuk memproses apa yang berlaku di sekeliling kita dan menemui maknanya. Kenapa pokok tu bergoyang? Kenapa bumi tu bulat? Oh, kontroversial pula bulat ni. Okey. Saya tolak contoh tu. Okey, tapi apa yang kita nak apa yang saya nak highlightkan di sini, memproses keadaan sekeliling dan menemui maknanya dalam proses kita mengiktiraf adanya kuasa yang di atas tadi. Ya. Dan of course bila kita cakap tentang spirituality, cakap tentang topik ni, dia mesti berlandaskan guide yang betul lah. Bukan ikut suka-suka kita nak tafsir apa yang berlaku tu, ikut tafsiran kita. Tetapi ikut tafsiran yang telah digariskan, panduan yang digariskan mengikut kepercayaan masing-masing. Ya? Alright. Jadi yang kedua adalah kita meletakkan kepercayaan kepada pencipta. Kadang-kadang kita rasa macam banyak sangat ujian yang bertimpa dalam kehidupan kita, ya. Kita selalu tanya, kenapa semua benda ni jadi betul-betul? Kenapa asyik aku je yang kena, ya?
Kenapa? Ya. Jadi kita berbalik kepada kita punya spirituality tadi. Kita meletakkan, kita percaya bahawa pencipta kita telah mendatangkan ujian itu dengan sebab. Cuma kita je tak tahu lagi sebab apa. Ya. Kadang-kadang sesuatu ujian tu datang, kita hanya akan tahu hikmah di sebalik ujian tu nanti dah later, dah kemudian tu baru kita, oh agaknya sebab tu kot hari tu aku kena macam ni kan, ya. Dan of course kita kena perbanyakkan doa, perbanyakkan amalan kerohanian, tingkatkan ilmu agama. Sekali lagi saya tekankan, dalam kita mendalami ilmu agama perlulah mengikut landasan yang betul, berguru dengan guru-guru yang pakar di dalam bidang yang tersebut, ya. Alright. Jadi keempat-empat aspek ini perlu seimbang, ya. Saya letakkan lagi sekali slide yang sama yang awal tadi untuk mengingatkan diri saya juga dan kepada semua yang mendengar bahawa semua aspek, keempat-empat aspek tadi yang kita bincangkan, yang pertama fizikal, yang kedua psikologi, yang ketiga sosial, dan yang keempat spiritual adalah sama penting. Kalau kita terlalu fokus kepada satu aspek sahaja, contohnya aspek fizikal sahaja, asyik bersenam, nak jaga makan, tak nak minum air bergula, tapi kita tinggalkan aspek sosial kita. Kita tidak berkomunikasi dengan orang di sekeliling kita. Kita tidak buat latihan empower kita punya minda. Kita bila tak stabil pun kita boleh ada breakdown. Daya ketahanan kita pun akan drop. Ya, jadi semua aspek itu sama penting. Dan banyak tadi saya terangkan slide tu satu-satu kan. Jangan rasa overwhelmed, jangan rasa macam banyaknya doktor nak kena buat, ya. Buat satu demi satu, ya. Tak perlu terburu-buru. Kita tak ada, ini bukan pertandingan, ini bukan ada apa tu orang kata timeline, due date nak kena hantar bila, no, tak ada. Okey. Kita buat satu demi satu dan jangan terburu-buru. Nak buat yang mana satu, doktor? Nak buat yang mana satu dulu, doktor? Jawapan dia adalah buat yang mana yang lebih anda selesa, yang lebih mudah untuk anda buat dahulu. Ada orang, saya faham, ada orang contohnya yang memang diuji dengan ujian kemurungan, nak bersosial dengan orang, nak berjumpa dengan orang memang susah. Memang susah. Jadi, yang tu letak tepi dulu. Mungkin buat yang lain dulu. Okey? Tapi kita tahu, nanti bila kita dah buat yang lain, satu hari kita perlu juga untuk cuba lawan perasaan nak menyendiri tu kepada bersosial. Bersosial pula kita bukanlah terus daripada menyendiri terus pergi, tiba-tiba pergi event besar jamuan raya, tak. Dia perlu step by step. Mungkin kita selesa dengan jumpa seorang dua orang dulu, ahli keluarga kita yang contohnya sepupu kan. Jumpa dulu mungkin 2-3 orang, small circle, ya. Bila dah selesa, kita dah lebih yakin, baru kita expose kepada kata suasana sosial yang lebih besar. Ikut kepada macam saya cakap tadi lah, setiap individu tu berbeza. Okay? Dan poin yang ketiga saya ingatkan lagi sekali, kalau tak dapat semua pun jangan tinggalkan semua. Ya, buatlah sikit-sikit. Dan setiap individu berbeza-beza. Apa yang saya jelaskan tadi, apa saya kongsikan tadi, mungkin tak sesuai dengan kita, tak sesuai dengan diri anda, cuba cari aspek yang lain. Tapi cuba cari method, cuba cari kaedah yang lain, ya. Tapi aspek tu tetap perlu ditekankanlah, ya. Saya harap boleh faham ya apa yang saya jelaskan secara kasarlah insya-Allah. Okey. Itu saja slide saya. Sekarang masa untuk bangun, masa untuk bertindak, ya. Kita buat sikit-sikit apa yang kita dah belajar pada hari ini dan diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pendengar di luar sana. Okey. Okey, terima kasih Dr. Maimanah. Okey, so dari apa yang Dr. Maimanah terangkan tadi, ada 4 aspek lah untuk kita meningkatkan kekuatan mental kita. Jadi any aspek pun boleh buat, mana yang
basically kita kena pilih lah mana yang priority. Mungkin priority jalan dulu. Mungkin apa yang kita rasa tak boleh nak selesaikan, kita push aside dulu. Yang penting, whatever happen, kita kena progress ke depan. Okay, so nak tanya sikit, kenapa Dr. Maimana actually pilih topik bangun pada hari ini? Kalau Dr. Maimana boleh share lah. Okey. Kenapa pilih topik bangun ya? Sebab kita nak membina definisi of daya tahan mental tadi tu adalah situasi yang kita perlu daya tahan mental tu kita pakai dalam situasi yang kita tengah drop, yang kita tengah kecewa, yang kita tengah frust, yang kita tengah putus asa. Jadi macam mana nak keluar daripada situasi tu tadi adalah dengan bangun. Jadi sebab tu saya pilih tajuk bangun. So saya nak ajak semua pendengar-pendengar dekat luar sana, whatever ujian yang you all hadapi di luar sana, kita tak boleh berlama-lama dalam keadaan yang sedih dan putus asa tadi. Kita kena segera bangun. Sebab itulah saya pilih tajuk bangun. Okay, so basically ni topik yang sangat sesuai since yalah all these 2 years kita menghadapi suasana pandemik COVID-19. Mungkin throughout pandemik ni kita agak struggle kan. Mungkin ada yang tak dapat bekerja, mungkin ada yang work from home. Mungkin work from home ni pula, yelah sometimes orang tengok kita work from home, tapi at the same time kita pun sebab kita ada kat rumah, kita kena buat kerja rumah juga, kena jaga anak juga sekali, kena like responsibility dekat rumah on top of workload juga. Jadi I think mungkin at some point natural support tu tak ada, support yang natural, jauh dari ibu bapa, susah nak lawat ibu bapa di kampung. Jadi mungkin topik yang Dr. Maimana share pada hari ini sangat sesuai lah untuk kita jump start balik lepas pandemik ni. Okay, so so far kita belum ada lagi soalan dekat chat box. Cuma tadi ada satu penonton yang dia tanya kalau dia nak share slide daripada Dr. Maimana ni, boleh sharekan dengan dia ke? Dia ada beri email lah dekat situ. Kalau Dr. Maimana boleh send slide ni dekat email tu, saya rasa agak okey ke? Boleh ke? Okey, boleh. Tak ada masalah, insyaAllah. Okey, ni kita ada satu soalan baru masuk. So, doktor boleh beri pendapat bagaimana nak stick to the plan yang kita dah buat, kadang-kadang dah plan tapi rasa malas sangat nak ikut. Okey, macam mana ni? Okey, terima kasih atas soalan dan kepada yang bertanya. Okey, saya rasa soalan tu sangat relevan dengan kita kan? Ramai, saya percaya ramai di antara kita, even saya sendiri pun kan, kita dah ada plan, target hari ni nak buat assignment lah contohnya kan, nak buat assignment, nak siapkan 50%, tapi tak jadi-jadi, tak gerak-gerak kan. Okey. Jadi salah satu dia banyak teknik yang kita boleh cuba aplikasi, tapi mungkin yang saya boleh share pada hari ini, yang pertama adalah target kita tu kita tulis, ya, jangan sekadar target kita letak dalam phone ke ataupun dalam diary ke ataupun dalam kepala kita je kita letak target tu, tak memadai, ya. Sebab manusia ni Tuhan jadikan dengan banyak dengan deria, kita ada deria penglihatan kan, kita ada mulut, kita ada deria rasa, deria sentuhan, deria pendengaran. Jadi kita nak gunakan sebanyak mungkin deria untuk mengingatkan diri kita bahawa kita ada target tu. Okey? Jadi kita tulis kat kertas cantik-cantik ke atau print ke, ikutlah keselesaan masing-masing. Tampal dekat kita punya cermin bilik ke yang memang kita tengok hari-hari, kan? Okey, contohnya tulis tarikh. Okey, apa yang kita punya target hari ni? Ya, tampal. So setiap kali kita bangun pagi, kita nampak kertas tu.
dan kita baca kuat-kuat. Kita ingatkan diri kita. Dan tak cukup dengan satu, mungkin kita boleh juga bagi tahu dengan orang yang terdekat kita. Bagi yang dah berkahwin mungkin boleh cakap dengan pasangan, ataupun yang ada yang bujang-bujang housemate ke, cakap dengan best friend, ya, cakaplah dengan siapa-siapa yang berada dekat dengan kita. Okey, aku hari ni aku nak buat macam-macam tau, ingatkan aku tau. So ada orang yang akan mengingatkan kita juga. Dan teknologi sekarang kita ada phone, kita ada reminder, kita ada alarm. Those things adalah boleh je letak semua, buat semua supaya kita ada lagi banyak yang nak mengingatkan kita tu, lebih bagus. Kadang-kadang kita bukan tak ingat, tapi kita motivasi kurang. So kalau dari segi motivasi ni, macam saya ada sharekan tadi, every day kita motivate diri kita sendiri. Mungkin tak cukup dengan sekali sehari waktu bangun pagi. Kalau untuk yang beragama Islam, mungkin selepas solat, setiap kali lepas solat gunakan momen tu untuk motivate diri sendiri. One more thing is letak reward system. Reward diri kita sendiri. Okay, kalau aku dah achieve target ni, achieve benda yang aku dah letak sebagai sasaran ni, aku nak pergi makan, tak payahlah nak yang mahal ke, pergi makan benda yang kita suka, makan McD ke, makan KFC ke, kan? Kita self reward. So kita ni, manusia ni, dia akan lebih excited dengan instant reward, benda yang kita nampak dan yang kita terus dapat. Jadi mungkin kita boleh pancing kita punya motivasi melalui reward tadi. Itu sedikit perkongsian lah. Harapnya membantu dan menjawab soalan. Okay, so basically saya rasa apa yang Dr. Maimanah share tu memang sebenarnya berkesan lah. Kalau ikutkan, saya rasa macam hakikatnya ni, benda ni saya selalu juga discuss dengan pesakit. Hakikatnya kita semua kalau macam pergi kerja pun, kadang-kadang kita malas sangat pergi kerja, rasa tak larat kan, nanti nak fikir anak kat rumah, anak pula tarik-tarik kaki nak pergi kerja, macam tak nak bagi pergi kerja kan. Tapi ujung-ujung kan, there always ada satu faktor lagi yang akan bagi motivation nak tak nak kena pergi kerja juga, teruk ke tak teruk kena pergi juga, which is actually gaji. Jadi sebenarnya sometimes kalau kita buat certain plan, cuba kita buat dia ada lagi satu target yang lebih besar yang menyebabkan ujung-ujung kita buat juga plan tu. Sometimes dia boleh jadi macam triangle yang macam tu, menyebabkan motivasi kita, walaupun tak ada motivasi, kita tetap juga stick to plan. And saya rasa benda ni macam a lot of people, kebanyakan orang dekat public, dia buat juga. Walaupun kadang-kadang life tu rasa teruk, kadang-kadang pergi kerja rasa teruk, you know, like drive balik kerja, jam. Tapi you fikir macam, okay tak apa, ni aku nak jumpa anak aku balik rumah, aku nak jumpa pasangan aku balik rumah. So, you gagahkan juga, walaupun sometimes benda tu stress, benda tu berat. So, I think pasal motivasi ni, dia ada macam-macam cara. Tapi whatever it is, jangan lupa kita reward diri kita sendirilah, betul lah. Kita valuekan diri kita balik. Sebab sometimes, bila kita kerah diri kita, tapi kita tak rasa reward tu, kita burnout. Kita cepat burnout, kita cepat penat, kita cepat marah, kita jadi frustrated. Bila balik rumah, kita tak dapat apa yang kita harapkan, biasanya kita akan mudah burnout lah biasanya. Okay. So kalau macam dari Dr. Maimanah sendiri, ada ke pengalaman-pengalaman macam, you know, let's say katakanlah you had a bad day, apa yang biasa you buat untuk actually get up from that bad day and actually move forward? Okay. Ya, bad days, semua orang akan ada bad days tu kan, termasuklah saya. Hari-hari yang saya rasa macam sangat down, sangat frust, ya. Saya suka take a break. Ini bukan apa tu, duta KitKat tapi yes, dia untuk saya suka take a break. Alhamdulillah saya ada sepasangan yang kata memahami, ya. Memang saya cakap, okay, saya tengah stres sekarang. Memang saya berkomunikasi, memang saya cakap,
dengan dalam keadaan tenang. Okay, saya tengah stres sekarang. Can you give me some time? Boleh tak bagi saya masa sikit? Saya akan duduk dalam bilik, buat apa yang saya suka. Contohnya saya suka buat design, ataupun saya suka memasak. Kalau orang tak nak makan pun saya masak. So saya buat apa yang saya suka, dan bila saya communicate dengan pasangan, pasangan faham dan dia pun akan jaga anak-anak supaya jangan kacau mak. Jangan kacau mak. So saya punya me time tadi tu tak adalah lama. Dan masa itulah kita, bila tenang tu kita dapat rationalize balik, dapat tackle balik masalah yang tadi yang tengah serabut tu kan. Okay, sebenarnya aku boleh buat tapi kena buat step by step. Macam tu. So itu yang antara benda yang saya buat lah. Sebab ialah bila sambung belajar kan, satu benda yang sangat tough juga, ya. Dan alhamdulillah lah setakat ni teknik tu berkesan untuk saya. Alhamdulillah. Okey, dekat ruang komen ada yang komen cara dia actually relief diri dia ialah actually dia suka tidur. So macam mana tu, bangun dengan tidur kan? Okey, so itulah saya rasa macam lagi-lagi kalau doktor, pegawai perubatan sambung pula belajar dengan tanggungjawab belajar, tanggungjawab klinikal, kena jumpa pasien juga, plus dengan kita pun ada tanggungjawab peribadi kita kat rumah, dengan suami, dengan anak-anak, mungkin dengan ibu bapa mentua. Jadi saya rasa macam banyak benda yang nak kena balance, plus pula lepas-lepas dari pandemik, lepas pandemik pula tiba-tiba sekarang ni kita ada food shortage dan kekurangan bekalan makanan, dengan tiba-tiba nak perang, tiba-tiba banyaklah ketidakstabilan politik. Jadi saya rasa mungkin banyak individu yang rasa tertekan dengan keadaan sekarang, tapi itulah mencari cahaya untuk macam mana nak bergerak ke depan. Jadi saya rasa memang mungkin kalau dari Dr. Maiwana sendiri, Dr. Maiwana rasa macam mana keadaan sekarang ni? Dalam keadaan sekarang ni banyak berita-berita yang ketidakstabilan macam tu. Macam mana kita nak motivasi diri kita supaya terus keep dengan kita punya target? Sebelum tu nak komen sikit lah yang tadi tu, kita punya pendengar yang coping dengan cara tidur tu. It is good, sebab tidur ni boleh dia reset kita punya mind kan. Reset kita punya mind, lepas tu bangun kita rasa segar balik kan. Okey. Apa tadi, dari segi ialah realiti kita punya negara sekarang, macam-macam isu dari segi berbagai aspek. Macam mana kita nak teruskan kita punya kehidupan ni, ya. Macam yang saya ada sharekan tadi, kalau kita nak fikir, yes, kita kena up to date juga dengan perkara yang berlaku di sekeliling kita. Kita kena tahu perkembangan-perkembangan. Tapi jangan terlalu expose ourselves ataupun jangan terlalu libatkan diri secara langsung dalam permasalahan tu. Maksudnya kita fokus, again yang tadi gambar saya share tu, kita fokus kepada benda yang kita boleh kawal. Kita tak boleh nak fikir, tak boleh nak kontrol pun harga ayam ke, mata wang ke, politik ke, jadi kita perlu limitkan fokus kita kepada benda-benda yang kita boleh kawal supaya kita boleh kekal tenang. Cuma dalam gambar tadi, gambar yang kalau kita semua ingat, gambar yang betul benda yang kita boleh kawal dan kita tak boleh kawal tu, bulatan yang kita boleh kawal tu, garisan dia titik-titik putus tau. Dia bukan garisan yang solid. Maksudnya dia bukanlah sesuatu yang permanent. Oh, aku tak boleh langsung fikir. Tak. Aku tak boleh langsung fikir pasal benda-benda luar. Tak. Macam saya cakap tadi, kita perlu alert juga dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Tapi don't get too involved.
Macam pandemik hari tu lah kan, masa semua tengah kes tengah tinggi, kita akan rasa takut kalau kita terlalu yelah kita duk baca berita pasal kematian sana sini, kita baca tentang ialah angka-angka kes yang semakin meningkat beribu-ribu, puluh ribu dan sebagainya, membuatkan kita akan rasa takut, ya, takut dan ada yang sampai kena serangan panik dan sebagainya. Tapi untuk melindungi pada keadaan itu, pada ketika itu, untuk melindungi kita punya diri, melindungi kita punya kesihatan mental, kita perlu kurangkanlah baca berita-berita yang akan membuatkan kita rasa panik, ya. Maksudnya dia fleksibel pada certain keadaan. Jadi kalau keadaan sekarang, kalau masa tu kita tengah stres di tempat kerja contohnya, at the same time kita duk fikir sangat pasal apa yang berlaku dengan ialah politik nanti jejaskan kita punya masa depan anak-anak dan sebagainya apa semua, kita akan overwhelm. Kita akan rasa macam seram gila. Kan? Again saya cakap kita boleh fikir sebab somehow keadaan di luar sana akan mempengaruhi cara hidup kita, akan mempengaruhi duit poket kita, kan? Tapi pada keadaan kita tengah stres dengan office semua tu, kita put things aside dulu, letak beberapa hal ke tepi dulu. Yang fokus kita yang perlu disettlekan adalah apa? Macam tu. Boleh faham kot apa yang saya cerita ni, insyaAllah. Okey, jadi ada lagi satu komen. Ni pertanyaan jugalah. Cara nak reda dengan plan yang digagalkan oleh orang lain. Contoh macam target dalam grup kerja, ada seketul-dua tak mahu beri kerjasama. Okey, macam mana pandangan Dr. Maimanah terhadap isu yang macam ni? Ya, redha tu satu perkataan yang sangat tinggi lah orang kata. Saya katakan susah kita nak capai tahap redha dengan apa yang berlaku. Cuma kalau dari aspek psikologi tadi, again ini adalah aplikasi daripada apa yang kita boleh kawal dan apa yang kita tak boleh kawal. Kita tak boleh paksa kita punya teammate untuk setuju dengan plan kita, ya. Kita tak boleh paksa semua orang sepakat dengan apa yang kita nak, ya. Jadi kita kena, bukanlah macam mana nak kata mengalah, dia bukanlah mengalah, tapi kita kena terima bahawa okey, dia memang tak boleh nak sependapat dengan kita. Okey. Tapi dari segi aspek spirituality tadi, kita percaya setiap orang berbeza-beza dia punya pemikiran, dan kita dah berusaha untuk meyakinkan dia, berusaha habis baik untuk meyakinkan dia untuk mendapatkan sepakat, ya. Jadi of course susah nak mencapai redha, tapi bila kita faham konsep, kalau dalam Islam konsep bermusyawarat, ya, konsep bermusyawarat, insya-Allah ada keberkatan dalam keputusan bersama yang dibuat bersama. Saya mungkin tak dapat komen sebab saya tak tahu situasi exact situation yang berlaku, tapi bila kita faham konsep berbincang, bermusyawarah, kita mengharapkan again, spirituality tadi kita percaya ada kuasa di atas sana yang tempat kita bergantung, ya. Jadi dengan pemahaman bahawa keputusan yang diambil secara bersepakat, secara berbincang adalah insya-Allah ada dia punya keberkatan di situlah. Ya. Itu mungkin salah satu cara fikir yang kita boleh dapatkan supaya kita lebih tenang untuk menerima perbezaan pendapat tu. Okey, jadi saya rasa mungkin apa yang Dr. Maimanah cuba bagi penjelasan tadi ialah kalau apa-apa pun kita kena menerima yang tak semua orang mungkin sependapat lah, kan. Jadi dekat di mana-mana pun
sama ada di rumah ataupun di tempat kerja, biasanya aspek individu tu dia always ada faktor. Jadi setiap individu tu dia ada ciri-ciri dia yang tersendiri dan mungkin ada sebab-sebab yang menyebabkan sesuatu perkara tu jadi macam tu. Tapi apa yang paling penting sekali ialah kita cuba apa yang terbaik yang kita boleh bagi, dan selebihnya kita berserah pada kuasa yang di atas lah. Kalau saya rasa kalau English pun ada juga mungkin 90% tu ataupun 95% tu usaha, mungkin 5% tu luck. So dia memang tak akan pernah 100%. So luck tu mungkin at one point kita kena terima lah. Mungkin ada nasib, ada rezeki, mungkin ada faktor takdir, ada ketentuan kat situ. Jadi ujung-ujung yang paling important sekali ialah kita still give our 100% lah. Walaupun kita tahu benda tu tak boleh nak jadi 100%, kita try juga bagi apa yang kita boleh, supaya at the end of the day, kita kalau kita regret pun, at least kita dah tahu yang kita give our all, and kita tahu yang bukan salah kita lah kalau benda tu fail pun. Cuma mungkin saya rasa zaman sekarang ni banyak orang dia banyak yang nak perfectionist, semua benda nak perfect. And sometimes kita lupa dalam setiap benda tu ada juga elemen-elemen lain yang kadang-kadang di luar kawalan kita, mungkin faktor orang, mungkin faktor environment, faktor cuaca, faktor COVID, tiba-tiba MCO. Okay, so dekat sini ada lagi soalan dekat Facebook. Macam mana nak programkan atau resetkan balik minda agar lebih positif menghadapi apa saja ujian? Boleh dengar ke Dr. Maina? Boleh. Okey. Okey, terima kasih atas soalan pada yang bertanya. Macam mana kita nak reset kita punya minda untuk lebih positif, okey, dalam kehidupan kita. Kita berharap otak kita ni macam komputer yang kalau tengah hang, kita boleh terus tekan button reset, kan, tekan button on, dia akan off, dan kita buka balik kan. Tapi hakikatnya otak manusia ni tidaklah dijadikan begitu, ya. Jadi sebab tu saya jelaskan tadi, dalam proses nak menjadi seorang yang positif, dia adalah sesuatu proses, ya, proses perjalanan yang panjang yang memerlukan usaha. Dia bukan proses yang pasif, ya, dia proses yang aktif. Maksudnya dia memerlukan usaha daripada pihak kita untuk belajar dan berlatih menjadi seorang yang positif. Dia tidak berlaku dalam sehari dua. Jadi perbanyakkan ilmu-ilmu, macam contohnya bagus kita dapat join program Mentari di Rumah Anda, salah satu, ya. Sekarang dah banyak perkongsian tentang macam mana kita nak menjaga kita punya kesihatan minda, termasuklah menjadi orang yang positif, ya. Tapi kita perlu bezakanlah dengan toxic positivity pula, kan. Yang tu lainlah pula topiknya. Tapi nak kata dekat sini, dia adalah satu proses yang panjang. Bila kita buat, kita praktis step-step yang kita dah belajar, mungkin tak dapat pun lagi perubahan, Kita kena keep doing it, jangan berputus asa, keep practice semua benda yang kita dah belajar. Mudah-mudahan slowly perubahan tu kita akan nampak. Dan kalau bila kita buat seorang-seorang mungkin tak berapa efektif, jadi kita kena ajak kawan-kawan kita ataupun keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita untuk buat bersama-sama. Bermula dari rumah. Itulah kita punya nama, kita punya slot pun Mentari di Rumah Anda. Jadi kita start dari rumah, ya, start daripada tempat tinggal kita, bermula dari unit yang paling kecil iaitu keluarga kita, ya. Mulakan. Start small, insyaAllah it will get bigger and bigger, stronger and stronger. Okay. Okay, so kalau mungkin saya boleh tambah sikit, kadang-kadang banyak
kebanyakan kita ni bukan negative thinking kan, fikir benda yang negatif kan. Kadang-kadang saya suka ajar pada pesakit-pesakit saya untuk actually cuba kita try tulis apa yang kita fikir. Kan, yang benda-benda negatif yang kita fikir tu kan, tu kita try tulis. Lepas tu bila kita tulis tu kita baca balik. Sebab kenapa tahu? Bila kita tulis, kebanyakan benda-benda yang negatif tu, kebanyakannya tak masuk akal pun. So, actually, sebab kenapa tahu? Kadang-kadang kita fikir benda yang negatif, tapi bila kita tulis dan kita baca pun kita rasa macam benda ni mungkin ada possibility untuk jadi, tapi possibility nak jadi tu mungkin 0.005%, sangat kecil kemungkinan nak jadi tu. So, kenapa kita kena prioritize that thoughts actually? And so, bila kita selalu practice macam tu, eventually, benda tu jadi automatic. The moment kita fikir benda negatif je, hari tu aku dah tulis benda ni macam tak masuk akal. So, eventually, mind kita, cara kita fikir akan jadi lebih positif lah sebenarnya. Tapi benda ni kena training lah. Saya rasa perlu banyak latihan. Kita selalu buat, kita selalu training diri kita, dan ultimately kita boleh nampak kita punya mind map, peta minda. Kita peta mindakan minda kita, dan eventually kita akan nampak yang sebenarnya ada je benda yang positif, cuma bila banyak sangat benda negatif yang kita fikirkan, kita tak nampak. Okay, so ada lagi satu soalan dekat sini. Doktor, maaf saya guna fake account. Saya malu kalau orang tahu siapa saya. Saya cuma nak tahu apa benar orang yang psikosis akibat dadah tak boleh sembuh. Ia membuatkan saya putus asa. Orang yang psikosis akibat dadah tak boleh sembuh. Betul atau tidak Okay, alright. Terima kasih pada yang bertanya. Tahniah, walaupun rasa malu tak nak orang tahu, tapi ada usaha untuk bertanya. Tak kisahlah fake account pun, kita tak nak tahu pun. Maksudnya kita tak apa kita dah rahsiakan identiti, Okay. Yang penting kita nak tahu, nak dapat ilmu kan. Okay. Yang pertama, psikosis akibat dadah. Dadah memang boleh menyebabkan gangguan psikosis, sebahagian jenis dadah lah, dengan cara pengambilan yang tertentu, maksudnya mungkin pengambilan yang berterusan, yang berpanjangan, boleh menyebabkan psikosis yang lebih lama, tapi dia macam satu vicious cycle, macam satu putaran. Psikosis juga, orang yang ada masalah gangguan psikosis juga boleh cenderung untuk mengambil dadah. Maksudnya dia vice versa, dia boleh dua-dua arah. Jadi dalam situasi psikosis akibat pengambilan dadah, boleh ke sembuh, dia ada benda yang kita kena tackle. Yang pertama adalah punca tu, maksudnya dari segi pengambilan dadah. Pengambilan dadah ni kita panggil, maksud dalam dunia ilmu psikiatri ni, dia termasuk dalam masalah kesihatan lah, masalah kesihatan yang dia bergantung kepada dadah, menyebabkan dia susah nak berhenti. Jadi kalau ketagihan itu, kalau kita bercakap tentang ketagihan, dia boleh dikawal, boleh sembuh, boleh menjalani sesi terapi untuk completely, secara penuh meninggalkan dadah. Maksudnya dia mengatasi ketagihan kepada dadah. Sekaligus bila dah tak ambil dadah, psikosis tu pun akan orang kata akan hilang lah. Itu kalau kes yang betul-betul dia psikosis tu hanya disebabkan dadah. Cuma bila kita mengalami psikosis, tentu perlu penilaian yang lebih menyeluruh untuk pastikan betul tak ini memang disebabkan oleh pengambilan dadah atau ada faktor-faktor yang lain. Jadi kalau again saya ulang, kalau psikosis tu berlaku kerana pengambilan dadah, dan pengambilan dadah tu berlaku kerana adanya ketagihan dadah, boleh sembuh dengan proses rawatan dan terapi yang betul.
Mungkin Dr. Hafiz ada nak bagi tambahan? Okey, jadi pada saya itulah sebenarnya bukan semua jenis dadah lah menyebabkan psikosis. Satu. Dan nombor dua, biasanya bila pengguna dadah ni, dia beza dengan pengedar lah. Kalau pengedar mungkin ada faktor ekonomi dekat situ kan. Tapi kalau penagih, biasanya mesti ada sebab kenapa dia jadi ketagih dengan dadah tu. Sebab yang kita tahu, hakikatnya dadah yang ketagih secara fizikal ni dia jarang menyebabkan psikosis. Dia dadah dadah psikologikal ni yang lebih menyebabkan psikosis lah. Dadah-dadah seperti methamphetamine, dadah-dadah bersifat stimulan lah. Biasanya yang lebih cenderung menyebabkan psikosis ni. Jadi kenapa orang-orang ni semua dia cenderung menggunakan stimulan? Kan compare kalau dengan heroin macam tu, opioid biasanya dia ada sakit badan, rasa menggigil, ngeces. Jadi mungkin sebab tak tahan sakit dia jadi ketagih. Tapi kalau untuk orang-orang yang methamphetamine ni biasanya mesti ada faktor yang menyebabkan kenapa saya perlu stimulan, kenapa saya perlu that boost. Jadi mungkin di sebalik penggunaan tu mungkin dia ada depression ke, ada masalah lain ke yang menyebabkan dia terdorong untuk menggunakan dadah. Jadi bila menggunakan dadah ni biasanya kalau stimulan ni dia menyebabkan tak tidur, bila tak tidur ni dia menyebabkan chemical dekat otak kita jadi tak stabil dan lama-lama dia menyebabkan psikosis. Okey, jadi kalau dia berhenti menggunakan dadah, biasanya psikosis tu mungkin akan hilang. Sebab biasanya kecuali kalau dia ada penyakit mental berat, baru psikosis tu menetap. Jadi kalau kita tahu kenapa dia ambil dadah, dia ambil methamphetamine, kita treat penyebab dia ambil methamphetamine tu, mungkin dia tak jadi psikosis lah. Cuma apa yang pasti saya rasa yang paling penting sekali, despite you psikosis ke, you pakai dadah ke, saya rasa kalau you datang ke hospital atau datang ke kesihatan atau datang ke mentari, kita akan cuba untuk understand you punya story dan kita akan cuba guide you untuk ultimately you mungkin gejala psikosis tu kita treat dan mungkin ketagihan dadah tu pun kita akan try untuk treat lah. Okey. Jadi dekat sini ada lagi satu soalan. Jadi doktor, adik saya mengambil dadah tapi dah lama tak ambil, tapi kesan yang saya nampak dia selalu bercakap seorang. Kadang-kadang macam orang isin, kadang-kadang dia okey. Ada ubatkah doktor? Okey, Dr. Maimunah nak jawab ke? Okey. Kita dah apa? Dia Dah dah shift topik. tak apa. Tak apa. Sharing. Sebab ini adalah sesi sharing ya. Lagi banyak Saya rasa bertanya. kenapa tahu? Sebab saya rasa Dr. Maimunah ialah trainee, so diorang bertanya dekat trainee. Bakal pakar. Amin, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Concern seorang adik, abang ke kakak pada adiknya, bagus kita perlukan ahli keluarga yang kita perlu alert dengan kita punya ahli keluarga yang lain ya. Okey. Adik pernah mengambil dadah, dah berhenti agak lama ya. Dan masih nampak ada bercakap sendiri. Dalam situasi ini ada banyak kemungkinan, macam tadi Dr. Hafiz ada cakap, kalau ialah psikosis ni secara umum berlaku apabila berlaku ketidakseimbangan bahan kimia dalam kepala. Dan ketidakseimbangan tu boleh berlaku dalam banyak keadaan lah ya. Yang pertama, kalau dia memang mengalami masalah psikiatri yang berat ya. Contohnya skizofrenia ya. Cuma mungkin sebelum dia mengambil dadah, kita tak tahu pun, tak nampak pun dia ada masalah psikosis tu, tapi bila dia mengambil dadah menyebabkan lebih ketara simptom-simptom skizofrenia tu. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua,
sekiranya pengambilan darah berlaku dalam keadaan yang berterusan, berpanjangan, tempoh jangka masa yang panjang, walaupun dah at some point dia dah berhenti, ya, berlaku kerosakan yang kekal dalam bahan kimia tadi dalam kepala, dan sehingga boleh menyebabkan simptom psikosis tu kekal berada di maksudnya terlihatlah pada pesakit, ya. Apa-apa pun psikosis secara dasarnya boleh diubati, boleh dikawal dengan terapi, dengan ubat, ya. Kita ada ubat yang membantu menstabilkan balik, kita retune balik bahan-bahan kimia dalam kepala, menyebabkan gangguan psikosis tadi sama ada berkurang ataupun hilang. Itu bergantung kepada keadaan dan situasi. Saya tak boleh nak janjikan, oh yang ni garanti akan stop. Saya tak boleh garanti. Tapi sebab ialah definisi penyembuhan tu sendiri dalam psikiatri adalah sesuatu yang dia bukan dia sesuatu yang subjektif, ya. Ada orang define sembuh tu adalah hilang terus symptoms. Tapi sebenarnya dalam psikiatri konsep pemulihan sembuh, penyembuhan, pulih adalah pesakit dapat berfungsi seperti orang-orang lain, boleh bekerja walaupun masih suara tu masih ada, tapi mungkin sangat minimum dan tidak mengganggu pun fungsi harian, ya. Kita ada pesakit-pesakit kita di Bentari, di klinik, ya, yang masih mendengar suara, kadang-kadang masih juga ada sedikit bercakap sendiri tapi tidak mengganggu orang lain dan boleh menjaga diri seperti orang lain, boleh bekerja seperti orang lain, boleh menjaga ibu bapa yang sakit contohnya, ya, boleh memikul tanggungjawab. Itu adalah sasaran pada terapi. Jadi kalau adik tadi yang bertanya itu dilihat mengalami masalah psikosis, ya, boleh bawa ke mana-mana klinik yang berhampiran, ke Mentari ataupun ke hospital dengan surat rujukan, ya, untuk kita nilai kembali apa keadaan adik dan kita memberi rawatan yang bersesuaian. Terima kasih. Okay. Jadi mungkin saya tambah sikitlah dari apa poin Dr. Maimunah tadi. Satu perubatan dalam psikiatri ni dia bukan setakat cuma makan ubat je. Mungkin makan ubat ni 50%, tapi 50% lagi kita ada proses rehab, kita ada sokongan sosial daripada sekeliling, kita ada mungkin ada peer support group. Jadi dia ada macam-macam komponen yang lama-lama membolehkan penyakit tu betul-betul pulih. Tapi kita tak boleh abaikan ubat lah. Sebab sometimes saya rasa banyak pesakit-pesakit ni expectation dia asal makan ubat je terus baik. Dia sebenarnya tak macam tu. Untuk jadi sakit dia ambil masa, untuk baik pun dia ambil masa. Benda ni dia proses. Cuma rawatan tu kena dapat dekat tempat yang betul lah. Sebab banyak juga yang berubat, tapi berubat dekat sini cerita perubatan dia lain. Dekat sini cerita perubatan dia lain. Mungkin dekat sini cerita dia penyakit dia lain. Jadi bila banyak source tu saya rasa kadang-kadang dia mungkin tak berapa tepat. Jadi kalau dekat sini dekat Mentari kita mengamalkan mungkin perubatan moden, kita bagi ubat plus kita ada aktiviti rehab lah untuk pesakit-pesakit mental untuk start balik dari tak nak datang rumah, tak nak keluar rumah. Mungkin datang buat aktiviti leisure, aktiviti muzik, aktiviti seni, aktiviti memasak. Bila dia dah confident sikit, mungkin kita start buat aktiviti projek yang lebih tinggi. Bila dia dah makin confident, kita start try enrollkan kerja. Jadi setiap benda tu dia ada step by step. Tapi kita bukan tunggu sampai dah baik betul baru kita bergerak. Tak. Walaupun ada suara, walaupun masih ada nampak benda ke macam tu ke, kita try juga untuk push supaya ultimately you learn macam mana kita nak ignore, macam mana kita nak control benda tu. Benda tu ada pun tak apa, aku ada target yang aku nak kena kejar. So eventually kita kejar juga target kita. Cuma
itulah saya tengok dekat sini yang pesakit yang tadi ada apa uh, penonton yang tadi ada tanya soalan tadi, dia ada sambung lah, saya dah berhenti 9 tahun yang lalu sebenarnya, tapi efek dari penggunaan yang lalu saya menghadapi delusi. Saya dalam sesi rawatan. Terima kasih doktor atas pencerahannya. So itulah saya nak komen, macam walaupun kita masih mengalami kesan-kesan daripada penggunaan yang lalu, yang paling penting tu kita keep on moving forward. Jangan patah balik lagi. Kita set kita punya target dalam life kita, apa kita punya target, apa yang kita nak kejar. Dan target tu kalau boleh target yang realistik, target yang boleh diukur. Mungkin target yang senang ni target yang material lah. Target nak beli kereta atau target nak beli rumah. Target nak down payment, berapa nombor nak kena kejar. So, bila kita ada target yang lebih realistik macam tu, mungkin kita akan lebih senang untuk elakkan diri kita dari pusing balik ke pada penggunaan-penggunaan dadah macam tu lah. Okey. Dan lagi satu, jangan pernah terlalu salahkan diri kita. Rasa macam kita tak bagus. Sebenarnya, orang sekeliling memang akan salahkan diri kita, tapi yang penting kita nak keluar daripada benda tu lah. Dan bila nak keluar, you boleh engage dengan kerajaan, badan-badan kerajaan, mungkin hospital, AADK. Jadi ada banyak method macam mana kita sebenarnya nak bantu untuk bergerak ke depan. Biasanya bila kita pergi, bukanlah kita pergi agensi ni maksudnya kita nak kena penguatkuasaan lah, masuk serenti lah. Tak, sebenarnya kadang-kadang agensi ni dia tahu nak hantar kita pergi mana. Kalau kita nak ada kita perlukan bantuan tu, dia tahu dia nak hantar kita pergi mana lah. Kan, contoh kita pergi dekat AADK, oh saya ada gangguan psikosis. Jadi orang-orang AADK dah tahu dah, oh ini mesti pergi hospital, mesti kena berubat. Bila dah berubat, maka ubat psikosis tu bertambah kurang, slow-slow kita betulkan macam kenapa in the first place you jadi pakai dadah. Jadi satu persatu semua terungkai, lama-lama kita jadi lebih baik daripada semalam. Okay. So far nampak macam tak ada soalan lagi. Cuma ni ada satu komen lah ni. Selalunya stigma masyarakat setempat yang buatkan bekas penagih susah nak berubah, makin bertambah kemurungan. Mungkin boleh berpindah tempat tinggal, mulakan hidup baru di tempat lain. So mungkin ni dia bagi cadangan lah, kalau let's say masyarakat di sekeliling kita menekan kita mungkin boleh pindah. Tapi saya rasa kadang-kadang bila kita pindah, kita tetap juga jumpa orang-orang yang kadang-kadang memang tak support kita. Jadi apa yang lebih penting tu sebenarnya kita belajar untuk support diri kita sendiri dengan bantuan kerajaan. Jadi agensi kerajaan biasanya akan try membantu kita, try bagi kemudahan, kita try untuk guide you macam mana untuk move forward. Dan dalam masa yang sama mendapatkan rawatan kalau kita ada masalah-masalah penyakit mental lah. Lebih macam tu. Okey, so manakan dah tak ada soalan dan dah nak dekat pukul 4.30. Mungkin akhir kata daripada Dr. Maimunah untuk kita tutup perbincangan kita pada hari ini. Okey, terima kasih pada semua yang mendengar dan aktif di chat box. Saya suka bila kita ada discussion, dapat feedback daripada penonton ya. Dan apa yang kita bincangkan tadi tu macam tentang masalah penggunaan dadah ya, masalah kemurungan dan sebagainya, semua tu boleh apply juga yang saya bentangkan tadi. Maksudnya apa yang saya bentangkan tadi tu, dia boleh dia sesuai untuk semua. Tak kisahlah yang memang ada masalah yang dah diagnos pun kesihatan mental, masalah penyakit mental, ataupun yang belum dan yang tak ada, yang sihat. Tapi emosi tu semua manusia ada. Tak kisahlah kita ada sakit mental ke tidak. Ya. Emosi semua ada. Jadi kita belajar untuk mengawal kita punya emosi, kita menguatkan kita punya daya tahan. Jadi di mana pun kita berada sekarang, adakah kita berada di kumpulan yang sihat, adakah kita berada di kumpulan yang dah didiagnos dengan masalah kesihatan mental, kita boleh bangun semula untuk kita menikmati kita punya
kehidupan dengan lebih positif. Okay, so selamat mengaplikasikan apa yang kita belajar dan ayuh kita bangun bersama. InsyaAllah. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Maimana. Okey, so akhir kata dari saya, yang paling penting sekali mungkin apa-apa pun sebelum kita bergerak ke depan, pasang niat dulu. InsyaAllah kalau niat kita baik, saya yakin Allah pun akan mempermudah perjalanan kita dan kita akan lebih kuat ke depan walaupun banyak rintangan. Okey, sekian saja daripada kami di Mentari Selayang. Okey, sampai kita bertemu lagi di sesi perkongsian yang akan datang. Terima kasih kepada penonton-penonton semua. Okey, saya tutup perjumpaan kita hari ini dengan Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum.